Legenda Kapten John yang menghantui kem-kem tentera di Port Dickson. Kapten John, nama penuhnya tidak diketahui, merupakan seorang pegawai tentera darat British berpangkat kapten dan bertugas sebagai pegawai latih di Malaya sekitar tahun 1930-an dan awal 1940-an. Beliau diberikan mandat untuk melatih askar-askar Melayu pada ketika itu yang baru saja ditubuhkan selepas pengambilan pertama, menunjukkan prestasi yang baik. Pengambilan pertama itu melibatkan seramai 25 orang anak Melayu ketika itu. Kapten John ditempatkan di Camp Port Dickson, B Company, sebagai Officer Commander, OC Company, sesuai dengan pangkatnya sebagai Ketua Company. Kapten John dipercayai berwawakan serius, mempunyai tahap disiplin yang tinggi dan cukup tegas orangnya. Jika ada di kalangan pelatihnya tidur tanpa menggantungkan kelambu, keesokan paginya pasti mendapat habuan dari Kapten John. Hobi Kapten John ni memang suka memeriksa pelatihnya tidur dari bilik ke bilik kalau dia bertugas pada waktu malam sebagai duty officer. Tidak lama selepas itu, Malaya diserang oleh Jepun. Jadi askar British yang berada di Malaya pun membuat pertahanan dan bertempur dengan askar Jepun. Pada masa itu, bukan saja askar British yang terlibat dalam pertempuran Battle of Malaya, malah askar dari Gurkha India dan beberapa negara Commonwealth yang lain turut terlibat. Pertempuran ini juga melibatkan anak-anak Melayu ketika itu. Pertempuran yang sengit banyak terjadi di sekitar Kelantan, Perak, Negeri Sembilan dan juga Negeri Johor. Akibat pertempuran sengit ini, ramai askar British yang terkorban dan menjadi prisoner of war. Disebabkan British tersilap dalam membuat percaturan, maka dengan mudah Jepun dapat menawan Malaya. Dalam masa lebih kurang 50 hari, bermula dari Kelantan hingga ke Johor Bahru, Malaya jatuh sepenuhnya ke tangan Jepun. Akhir sekali, pertahanan British di Singapura pun ranak, dikerjakan oleh Jepun. Di bawah pimpinan Jeneral Yamashita, seluruh Malaya dan Singapura secara rasmi berjaya ditawan oleh Jepun. Lalu, apa yang terjadi kepada Kapten John? Beliau turut menjadi tawanan askar Jepun atau PAW setelah kompaninya kalah dalam satu pertempuran di sekitar Negeri Sembilan. Kapten John telah dibawa ke Camp Port Dickson yang ketika itu dijadikan sebagai tempat tahanan PAW. Di situlah riwayat Kapten John berakhir. Sebelum dijatuhkan hukuman pancung kepala, Kapten John ditanya, apakah permintaan terakhir beliau? Kapten John telah meminta sebiji telur rebus. Permintaannya ditunaikan, tetapi belum pun sempat beliau mengupas telur rebus tersebut, zas, tanpa sedikit pun belas kasihan, beliau dipancung dan tergoleklah kepalanya ke tanah. Ada cerita mengatakan bahawa mayat Kapten John ditanam di situ juga. Tetapi ada pula yang mengatakan mayatnya telah dikebumikan di tanah perkuburan Wira Perang Dunia Kedua. Bahkan ada juga yang mengatakan kuburnya tiada sebab mayatnya dibuang entah ke mana. Maka bermula dari situlah roh Kapten John selalu dilihat. Kelibat Kapten John bukan setakat terlihat di Camp Port Dickson saja, tapi dekat kem-kem lama pasti ada orang yang pernah ternampak kelibat Kapten John. Selalunya askar-askar yang melihat beliau lengkap memakai pakaian hijau, jangga kering, berseluar pendek tetapi tidak berkepala. Kelibat Kapten John selalu dilihat berjalan mondar-mandir pada tengah-tengah malam, seolah-olah sedang bertugas di sekitar kem. Bukan itu saja, malah ada juga yang menceritakan pernah ternampak pegawai pakai baju nombor 1, pakaian seragam putih, bawa pedang di tangan kanan sambil menjijik kepala dengan tangan kirinya. Banyak kisah yang terjadi tentang Kapten John yang menghantui kem-kem tentera di Port Dickson. Kapten John ni cukup pantang. Kalau ada orang menyimpan telur rebus di dalam loker, pasti dia mengamuk. Silat hari bulan boleh terbang loker dibuatnya. Dia mengamuk
Mungkin sebab tak sempat nak makan telur rebus terakhir beliau. Sekian sahaja kisah untuk hari ini. Sekian. Terima kasih.